Salam and hai guys. So hari ini saya akan introducekan you guys mengenai angiosperm. So apakah angiosperm ini? So angiosperm ini kita refer kepada pokok yang berbunga. Okay, so most of the pokok yang besar-besar selalunya dia ni angiosperm. Di mana angiosperm ni merupakan salah satu grup yang paling besar, paling diverse untuk land plant. Okay, daripada pokok sekecil-kecilnya sehingga pokok balak tu dia adalah angiosperm. Di mana kalau dia ada bunga selalunya dia ni angiosperm. Okay, so dia lebih daripada 64 order dan 416 family. So sangat besar untuk angiosperm ini. So apa maksud angiosperm ni? Angiosperm ini berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud angion iaitu case ataupun sperm dan sperm iaitu bermaksud seed. Okey. So kita boleh bezakan angiosperm dengan gymnosperm. Angiosperm ini apa yang berlaku adalah dia mempunyai seed yang di-covered. Okey, ataupun seed dia tu akan duduk di dalam bunga ataupun endosperm. Alright. So ini menyebabkan kata angiosperm kita ini dia akan perlukan cara yang mekanisme yang tertentu untuk kata seed dia tu untuk berkembang ataupun untuk develop. Okey, compare pada gymnosperm iaitu seed dia naked. So bila seed dia naked dia boleh tabur ataupun dia lagi mudah lah. Tetapi untuk angiosperm ni dia punya seed akan duduk dalam buah ataupun akan duduk dalam bunga. Okey, ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam daripada masa ke semasa dalam chapter 9 ni. Okey, so untuk angiosperm ini selalunya kita punya step dia adalah dia bermula daripada bunga dan dia akan undergo double fertilization, di mana bila dia berlaku double fertilization dia akan menjadi buah, iaitu dalam Campbell dia cakap 3F flower, double fertilization and fruit. Okay, and fruit. Okay, so angiosperm ini dia akan undergo alteration of generation. So apakah dia alteration of generation ini? Ini adalah salah satu proses di mana dia akan ada dua stage yang utama, iaitu end stage dan to end stage. Okay, yang kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. So apa berlaku adalah alteration generation ini bukan angiosperm je yang lalu ataupun undergo, dia juga melibatkan beberapa jenis pokok yang ada, contohnya bryophyte, pteridophyte. Lepas tu kita ada juga algae yang undergo alteration of generation ni. Okay, so apa dia alteration of generation? Okay, kita definekan dia dulu. Alteration of generation is a plant life cycle in which they spend part of their life in multicellular and gametophyte stage and part in a multicellular to end sporophyte stage. Okay, apa yang berlaku adalah dia terbahagi kepada dua stage, iaitu gametophyte stage iaitu N, tapi di multicellular, dan sporophyte stage 2N, yang ini maksudnya biasa macam kita manusia atau mammals Okey, so di mana apa yang berlaku adalah ketika dia sporophyte, okey, iaitu dia adalah diploid to end plant, dia akan menghasilkan haploid and spore by meiosis. So dia akan undergo meiosis, di mana meiosis ini akan give rise to multicellular male and female haploid and plant, iaitu gametophyte. So di mana apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan satu multicellular male and female. So multicellular male and female ni dia haploid tetapi dia multicellular. So apa maksud dia adalah kalau kita menghasilkan sperm ataupun ovum, sperm dan ovum kita itu dia singular, but diorang ni dia hasilkan multicellular. Maksudnya dia boleh jadi satu pokok ataupun satu organism yang agak nampak jelas tetapi dia multicellular, dia bukan singular ataupun single cell. Okey, di mana yang female haploid and plant ini, gametophyte ini akan menghasilkan sperm dan eggs. So di mana sperm dengan egg ni akan dihasilkan oleh organism yang bukan to N, organism yang N. Okey, ataupun structure yang N. Di mana bila sperm and egg ini di fertilize, dia akan jadi diploid zygote to N, which later on dia akan divide by mitosis untuk menghasilkan new sporophyte. Okey, new sporophyte. Itu untuk alteration of generation. Okey, untuk next video kita akan mengenal struktur flowering plant ataupun angiosperm, macam mana struktur bunga ini membantu dia untuk develop menjadi organism ataupun untuk dia reproduce. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.